وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah menunaikan solat sunat tarawih pada malam ni. InsyaAllah sebagai pengesian pada bulan Ramadan ini, saya nak berkongsi. Di kalau bulan Ramadan ni tuan-tuan, saya tak nak cerita lain. Saya nak cerita pasal Quran. Sebab Quran ni tuan-tuan adalah kitab yang kalau orang di luar bulan Ramadan dia tak peduli dengan Quran, dalam bulan Ramadan biasanya dia akan paling tidak dia akan dengar Tok Imam baca ayat-ayat Quran. Itu kalau sembahyang tarawihnya imamnya baca ayat Quran lah. Kalau baca Qul Huwallahu Ahad aja daripada mula sampai akhir Qul Huwallahu aja yang dengar. Tapi pokoknya bulan Ramadan ni tuan-tuan, orang biasa akan mengambil imam daripada kalangan qari ataupun kita sebut orang imam tahfiz, iaitu imam yang hafaz Quran. Paling tidak hafaz Quran pun imam yang boleh membawa bacaan Al-Quran. Itu istimewanya bulan Ramadan tuan-tuan. Kadang orang dalam 11 bulan tu tak ingat Quran pun. Tapi dalam bulan Ramadan, kerana Ramadan itu dia akan mendekati Al-Quran. Cumanya tuan-tuan, Quran ni ialah Quran ni turun dalam bahasa Arab. Kita ni pula orang Jawa kebanyakannya, Melayu dan sebagainya. Jadi tak apalah tuan-tuan, pada malam ni saya ingin berkongsi tentang juzuk yang kedua daripada Quran. Apa yang ada dalam juzuk kedua? Malam ni patut dah masuk juzuk yang ke 15, 14 atau 15. Tapi saya nak jelaskan di sini, nak kongsi dengan tuan-tuan tentang juzuk kedua daripada Al-Quran. Mungkin tuan-tuan dah baca sampai ke juzuk 14, mungkin ada yang dah khatam dah. Ada yang khatam dah? Dah ada yang baca sampai juzuk yang ke, mungkin dah ada yang ke juzuk 20. Tapi baru-baru ni ada viral satu syekh, saya tak ingat nama syekh tu. Dia komen lah, dia bagi komen tentang orang belah sini. Belah sini ni kita lah. Disebut situ Filipina, disebut situ Indonesia, disebut situ Malaysia. Dia kata orang sebelah sini suka kalau Quran itu dibaca dengan berlagu. Memang sedap tuan, kita dengar Quran dengan cara berlagu, sedap tuan. Syekh nama Syekh Dr. Aiman apa saya tak ingat nama dia tuan. Sedangkan dia kata Quran ni sebenarnya fungsi dia bukan hanya sekadar untuk kita dengar berlagu, tetapi untuk dipahami ayatnya, untuk diikuti apa yang disuruh oleh Allah dan untuk ditinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lagu ni kata Dr. Aiman ni, lagu ni hanya semata-mata untuk melunakkan hati, mendekatkan hati dengan Al-Quran. Tapi fungsi utama Al-Quran ialah untuk memberi petunjuk, hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia bagi petunjuk supaya orang bertakwa. Okey. Juzuk 2 ni tuan-tuan. Juzuk 2 ni keseluruhannya surah Al-Baqarah. Juzuk pertama ada 2 surah. Surah Fatihah, surah Baqarah. Juzuk yang kedua keseluruhannya surah Al-Baqarah. Daripada ayat yang ke-142 hingga ayat yang ke-252. Juzuk ketiga surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Jadi juzuk kedua satu-satunya juzuk yang didominasi oleh satu surah, iaitu surah Al-Baqarah.
Surah Al-Baqarah ni ada surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Duduknya di awal-awal kitab selepas daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu dia ibarat kata-kata aluan. Kalau buku tu dia ada kata-kata aluan, itu ibaratnya surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Baqarah ni bab dia panjang tuan-tuan, lebih kurang 2 juzuk lebih. Lebih kurang 2 juzuk lebih tuan-tuan. Juzuk kedua ni tuan-tuan dimulai dengan Allah Subhanahu Wa Taala menempelak orang-orang yang bodoh, orang kafir ya. Orang kafir yang bodoh pada ketika itu, yang mempertikaikan beralihnya kiblat orang Islam sembahyang daripada menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke arah Kaabah Mekah. Jadi mereka kata, ini apa ni? Kok ngalih-ngalih kiblatnya, kejap sana, kejap sana. Dan Allah Ta'ala menemplak mereka kerana Allah Ta'ala kata pengalihan kiblat ni adalah perintah Allah, bukan suka-suka Nabi Muhammad. Tetapi itu merupakan perintah Allah. Ya betul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis tu, Nabi teringin sangat, selalu memandang ke langit. Kok turun wahyu nak suruh pindah kiblat tu ke arah Kaabah. Memang ada hasrat hati Nabi, teringin supaya pindah kiblat tu daripada Baitul Maqdis pergi kepada Mekah, tuan. Dan akhirnya Allah SWT menurunkan ayat daripada ayat yang awal-awal dalam juzuk yang kedua ni, supaya mengalihkan kiblat itu daripada Baitul Maqdis ke Kaabah di Mekah, tuan. Dan juzuk ini juga menerangkan tentang tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi menyampaikan ajaran Al-Quran. Itu tugas yang paling utama, tugas seorang Nabi. Dia menyampaikan ajaran Al-Quran. Seorang Nabi tidak mungkin kalau dia memutus ataupun dia membawa ajaran yang bukan daripada Quran. Dan Nabi Muhammad SAW menerangkan Al-Quran itu dan menjelaskan, menghuraikan dengan hikmah dia, hikmah kebijaksanaan dia, yang mana hikmah kebijaksanaan Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya, menghuraikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dinamakan sunnah. Sebab tu Rasulullah SAW menyebutkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Pegang 2 ni tak akan sunat, tidak akan sesat buat selama-lamanya, tuan-tuan, iaitu Quran dan sunnah, tuan-tuan. Baik, pada dasarnya juzuk kedua ni terbahagi kepada beberapa topik. Topik besar, tuan-tuan. Topik yang pertama tentang ciri-ciri umat Islam. Macam mana sebenarnya orang Islam itu sepatutnya. Orang Islam, orang beriman, umat Islam. Macam mana sepatutnya kita jadi orang Islam. Sebabnya Quran itu sebagai petunjuk. Yang keduanya, dia ada tentang ciri-ciri orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir. Bagaimana ahli kitab dan orang kafir. Kalau juzuk yang pertama, selain daripada ciri orang kafir, disebutkan tentang ciri-ciri orang munafik. Orang munafik ni kafir dalam, Islam luar. Ini masalah, tuan-tuan. Luar Islam ngaji lebih hebat daripada kita, tuan-tuan. Bercakap pasal agama, ketekang, ketepung, tepang-tepung, lebih hebat daripada kita. Tapi jiwanya penuh dengan pendustaan, tuan-tuan. Itu orang munafik. Cuma orang munafik kita tak tahu, tuan-tuan, sebab dalam hati. Kemudian yang ketiganya, dalam Quran ni, tuan-tuan, hampir setiap juzuk mesti ada cerita. Hampir, bukan semua juzuk, hampir setiap juzuk tak ada cerita, tidak terlepas daripada cerita tentang Bani Israel. Bani Israel, itu tak terlepas, tuan, cerita pasal Bani Israel. Sama ada cerita sejarah mereka dengan nabi-nabi mereka, ciri-ciri orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
ghairil maghdubi alaihim, orang yang umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita tentang Bani Israel. Dan juzuk yang kedua ni tuan-tuan adalah juzuk yang paling banyak menceritakan tentang hukum hakam. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling banyak menceritakan tentang hukum hakam. Batu orang yang hafal surah Al-Baqarah ni tuan-tuan, itu prasyarat untuk seorang itu menjadi alim faqih. Apa surah Al-Baqarah? Sebab di situ paling tidak dia hafal ayat-ayat hukum yang ada di dalam suratul Baqarah tuan-tuan. Kemudian surah ini juga ada surah memang hukum hakam, dan diakhiri pula dengan ayat 252 yang menegaskan tentang ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Sekarang mungkin ramai orang yang cuba mempertikaikan kebenaran Al-Quran sebagai salah satu kitab wahyu. Dalam media sosial, media terbuka, dunia langit terbuka ni tuan-tuan, macam-macam kita boleh jumpa. Baru tadi dalam satu grup, saya memang rajin masuk grup-grup yang bukan-bukan ni tuan-tuan. Grup anti Tuhan lah, grup bekas Muslim lah, grup apa. Tak, kita nak tahu apa sebenarnya. Ya betul. Tadi disebut Quran bohong dia kata. Dalam Bible cerita bapa Nabi Ibrahim namanya lain. Dalam Quran bapa Nabi Ibrahim namanya Azar. Jadi Quran tak betul. Di situ tuan-tuan. Jadi ditegaskan dalam juzuk yang kedua ni, akhir ayat juzuk yang kedua ni tuan-tuan, bahawa Quran ini adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar seorang rasul. Sebab orang Yahudi dan orang Nasrani menganggap Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi yang bukan Nabi lah. Maknanya ibarat kita ni, kita kata ayah pin tu bukan Nabi kan. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad setara begitulah. Jadi sebab tu Quran menegahkan bahawa Nabi adalah seorang Rasul. Okey. Yang penting tuan-tuan ialah apa yang dinyatakan dalam juzuk yang kedua ni tentang ciri-ciri orang Islam. Macam mana sebenarnya kita menjadi orang Islam tuan-tuan? Pertama, orang Islam ni adalah orang yang sepatutnya ummatan wasata, umat yang pertengahan. Tidak kanan, tidak terlalu kiri. Tidak golongan kanan, tidak golongan kiri. Di umat yang pertengahan, wasatiyah, iaitu umat yang sederhana sepatutnya, tidak ekstrim, tidak melampau, umat yang membawa sikap wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang sepatutnya bila orang nampak agama Islam, nampak orang Muslim, mereka akan terpikat dengan agama yang benar ini. Tapi apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan? Orang takut dengan Islam. Timbul istilah Islamofobia. Islamofobia, fobia ni takut. Kalau orang panjat tempat tinggi, dia takut dengan tempat tinggi tuan-tuan. Itu namanya fobia. Fobia dengan tempat tinggi. Yang ni fobia dengan Islam. Itu kita kena fikir sama-sama tuan-tuan. Yang kedua, orang Islam ni dia taat dia kepada Nabi SAW tidak berbelah bagi. Dia menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai ikutan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kau cintakan, kalau kamu semua wahai umat Islam ni, kalau cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Bukan ikut yang lain. Tapi kita ni banyak kadang-kadang tuan-tuan, kita mengenepikan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita lebih memegang kepada apa yang diajar oleh manusia. Walaupun tok guru itu sebabnya antara tempelak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahli kitab ni, kerana ahli kitab ni menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan mereka. Adi bin Hatim protes pada Nabi.
Dia kata, mana ada kami jadikan Tuhan-Tuhan pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan. Kami tak sembah dia orang. Memang betul lah, tak sembah dia orang. Tapi kau, apa yang pendeta kau sebut, salah ke betul ke, kau ikut aja. Pendeta kau mengharamkan yang halal pun kau ikut juga. Pendeta kau menghalalkan yang haram pun kau ikut juga. Kau tidak bersoal kepada mereka apa dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Bagi contoh, kemudian orang Muslim itu adalah orang yang yakin bahawa kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping tidak memperolok-olokkan ayat Allah. Itu jelas. Tidak takut melainkan hanya kepada Allah, di samping mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bersyukur kepadanya. Bagaimana, apa tanda mencintai Allah yang ayat yang disebut itulah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cintakan Allah, ikut sunnah Nabi. Itu mencintai Allah. Ikut sunnah Nabi. Bukan ikut sunnah yang lain daripada Nabi. Hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingatinya, berzikir. Maknanya kita hanya menjadikan Allah sebagai tempat sembahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas dalam surah Fatihah yang kita baca tuan-tuan. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tapi ada orang sekarang ni minta tolong pergi ke kubur. Yang pelik tau. Pergi minta tolong ke benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi masalah sekarang ini tuan-tuan. Kemudian tidak engkar dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah larang di dalam Al-Quran, banyak sebenarnya larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Apa yang dilarang oleh Allah adalah perkara keji. Menipu, perkara keji. Mengumpat, perkara keji. Minum toddy, perkara keji. Berzina, perkara keji. Mencuri, perkara keji. Rishwah, perkara keji. Itu semua disebut dalam Quran kan. Namam, mengadu domba, perkara keji. Itu disebut. Maknanya orang Muslim mesti dia tidak membuat perkara-perkara tersebut. Kemudian mendirikan sembahyang dan membayar zakat serta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan sabar dan sembahyang. Sebab itu disebut wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Serta sentiasa sabar dengan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengajarkan apa dalam surah Al-Baqarah ni? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ni bukan untuk orang mati tuan-tuan. Apa sahaja bentuk musibah, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, kereta nak accident lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Korang matilah, ngomong inna lillahi pula. Ya, itu musibah, sebut inna lillahi. Apa sahaja musibah disebut sebagai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian seorang Islam tidak sepatutnya mengikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu mengajak perkara-perkara yang keji. Jadi siapa yang buat perkara keji, maknanya dia adalah orang yang mengikut langkah syaitan. Dan satu perkara tuan-tuan, orang Islam ni bukan orang yang kedekut, bukan orang yang bakhil. Orang Islam ni adalah orang yang akan mengeluarkan infak. Cukup menarik tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, banyak ayat Allah Taala sebut infak ni. Infak ni maknanya mengeluarkan rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita keluarkan bagi pada orang, kita belanjakan pada orang. Infak ni tuan-tuan, sama ada sedekah yang wajib, zakat, kafarah, fidyah, itu itu adalah sedekah yang wajib. Diat ni bayaran tebus
kalau daripada kes pembunuhan, itu sedekah yang wajib. Derma, apa lagi istilah kita lah, derma lagi apa, sedekah. Sebab kita fikir ingat sedekah ni sunat je, tak, sedekah dia yang wajib. Bagi nafkah kepada isteri, anak, itu sedekah yang wajib. Sebab tu ayat Quran sebut tu tuan-tuan. Pertama dia kata apa? Ibu bapa. Pertama ibu bapa, iaitu ibu bapa yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkahnya sendiri. Selama mana anak itu masih kalau belum balik, belum kahwin, itu masih di bawah tanggungan kita, ibu bapa. Maknanya ibu bapa dah tua dah, anak semua dah besar-besar. Siapa yang paling utama untuk kita bagi infak? Pertama mak bapa. Kedua zawil qurba, orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita siapa? Yang tidur sebelah kita setiap malam, itu yang paling dekat. Isteri kita. Yang lagi dekat siapa? Yang duduk satu rumah kita, anak-anak kita. Sebab itu infak adalah wajib untuk mereka ini. Lepas kaum kerabat yang pada dekat itu, kaum kerabat kita lah, sepupu sepapat kita, pakcik kita, makcik kita, atuk nenek kita, moyang kita, mana-mana yang ada hubungan kaum kerabat dengan kita. Barulah selepas itu wal yatama wal masakin wabnis sabil. Barulah pada anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Kalau kaum kerabat kita miskin tuan-tuan, kita keluarkan, kita sedekahkan harta kita kepada mereka, kita dermakan harta kita kepada mereka, kita dapat 2 pahala. 1 pahala menghubungkan silaturahim, yang kedua pahala kita bersedekah kepada mereka sebagai fakir miskin. Kemudian ciri orang Islam yang utama lagi tuan-tuan ialah kita ni orang Islam ni tuan-tuan, disebutkan dalam ayat itu udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam agama Islam ini kafah seluruhnya. Maknanya kena ikutlah semua ajaran-ajaran agama Islam. Apa yang diajar oleh agama Islam kita kena semua ikut. Kita tahu Islam ni adalah ajaran yang syumul, yang kamil, yang sempurna. Tak adalah pula nanti kalau tang sini ikut Islam, yang tang sini tak ikut Islam, yang ini untung ikut Islam, yang sini rugi tak ikut Islam. Maknanya seluruh kehidupan kita hendaklah berasaskan berpaksikan kepada Islam tuan-tuan. Itu tentang ciri-ciri orang Islam yang disebutkan dalam juzuk yang kedua ni. Kemudian ahli kitab dan juga orang-orang kafir ni tuan-tuan, disebutkan tentang ciri dan sikap orang kafir termasuk ahli kitab ni, di mana kebanyakan ahli kitab tidak akan sesekali mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sebab Nabi Muhammad sudah disebut dalam kitab-kitab mereka tuan-tuan. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran-kebenaran tersebut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang menyembunyikan kebenaran ayat-ayat Allah, orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah ini akan dilaknat oleh Allah, malaikatnya dan seluruh manusia. Di samping di akhirat nanti mereka akan memakan api neraka dalam perut mereka. Di mana orang-orang ahli kitab dan orang kafir ni tuan-tuan, mereka hanya mengikut ajaran nenek moyang mereka secara membabi buta. Apa je ikut. Tak apa, dan nenek kita sembah itu, kita sembah je lah. Sebab tu Allah Ta'ala memperumamakan mereka ini binatang yang pekak, bisu, bodoh. Binatang, dah lah binatang, pekak lagi. Dah lah pekak, bisu. Dah bisu, bodoh pula tu. Itu istilah yang Quran gunakan kepada orang yang ikut ajaran nenek moyang dia. Betul ke tak betul, kita ikut aja. Dan inilah yang diikuti jejak langkahnya oleh kita, orang Islam. Nabi pernah sebutkan, kita akan mengikut jejak langkah shibrin bishibrin, sejengkal demi sejengkal, zar'in wa zar'in bizar'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga masuk ke dalam lubang biawak.
Itu perangai orang ahli kitab lah tuan-tuan, perangai orang kafir. Dia ikut aja tanpa mempersoalkan. Sebab itu pentingnya ilmu pengetahuan. Sebab Islam adalah agama yang berdiri di atas ilmu. Daripada ilmu. Sebab itu pentingnya kita menuntut ilmu, terutamanya dalam. Dan mereka juga membeli kesesatan dengan petunjuk. Sedangkan Bani Israel sebagai salah satu daripada ahli kitab ni, mereka tukar nikmat kepada laknat. Banyak ayat Quran yang memperingatkan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami beri nikmat kepada Bani Israel menjadi bangsa yang paling lebih, paling terbaik di dunia. Tapi mereka tukar nikmat itu kepada laknat. Akhirnya lepas mati ni tuan-tuan, orang kafir ni mati nanti baru dia nampak. La tarawunnal jahim. Baru nampak neraka jahim depan mata. Barulah ketika itu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya balik hidupkan kami semula ya Allah. Kami nak balik ke dunia, kami nak beriman dan kami nak beramal soleh. Tapi tak, mereka semua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka kerana mereka menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan balasan orang yang murtad, yang asalnya beriman kemudian dia murtad keluar daripada agama Islam, mereka juga akan dibalas dan dimasukkan, dihumbankan ke dalam neraka. Wal iyadzubillahi min dzalik, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, itulah serba sedikit yang ada di dalam juzuk yang kedua ni tuan-tuan. Dia ada lagi banyak ni tentang kisah Bani Israel dan juga tentang hukum hakam yang ada dalam juzuk 2 ni. Banyak tuan-tuan hukum hakam dalam juzuk 2 ni tuan-tuan. Tentang adab kiblat, tentang haji umrah, tentang makanan yang baik, tentang haram makan bangkai, darah, daging babi. Apa tu, hukum tentang kisah ni, bunuh balas bunuh. Hukum menyediakan wasiat bagi mereka yang nak mati. Dosa mengubah wasiat tanpa keperluan. Hukum berkaitan puasa dalam bulan Ramadan. Ini dalam juzuk kedua ni yang kita puasa ni. Hukum larangan rasuah, makan harta orang secara batil. Hukum berkaitan jihad perang, iaitu untuk mempertahankan diri. Tak boleh berperang di tanah haram, tak boleh berperang di bulan haram. Hukum berkaitan arak dan judi. Hukum larangan berkahwin dengan perempuan yang kafir musyrik. Hukum berkaitan sembahyang khauf, iaitu sembahyang dalam keadaan kritikal, dalam keadaan takut. Hukum berkaitan sumpah. Hukum berkaitan hubungan suami isteri, tentang haid, tentang pergaulan suami isteri, ilak isteri, tempoh menyusukan anak, kewajiban bapa dan ahli waris bagi nafkah. Hukum tempoh iddah, perceraian, talak raj'i, talak bain, keharusan perempuan boleh kahwin lain selepas daripada habis iddah, boleh pinang wanita dalam iddah kematian itu secara sendirian. Hukum berkaitan mahar, mas kahwin, mut'ah bagi isteri yang diceraikan, yang terutama isteri yang belum dicampuri. Hukum tentang wasiat kepada isteri yang bagi yang nak mati, tuan-tuan. Dan hukum tentang layanan terhadap anak-anak yatim. Itu di antara hukum-hukum yang ada dalam juzuk kedua, tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, Al-Quran ini adalah satu kitab yang memang benar-benar kalau kita hayati, bukan setakat kita baca dengan lagu yang sedap dan nak mengejar kepada habis 30 juzuk dalam tempoh sebulan ini, tuan-tuan, adalah sangat-sangat ya, memang itulah sebenarnya yang dikehendaki, iaitu kita dapat memahami. Sebab itu sekarang kelas-kelas terjemahan Quran laku sekarang, tuan-tuan. Kelas-kelas terjemahan Quran ini, tuan-tuan. Dengar-dengar kata masjid pun nak buat kelas terjemahan Quran ni. Maknanya supaya kita, Quran ni dia punya perkataannya, tuan-tuan, ada 900 je kosakata yang berulang-ulang Quran. Dapat kuasai 900 kosakata tu, tuan-tuan, insya-Allah kita sudah boleh faham 80% ketika membaca Al-Quran. Jadi sekarang itulah yang Pak disampaikan.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan surat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.